26 tahun yang lalu, aku diberi kesempatan menjadi murid kepada Mahaguru Undang-Undang yang terkenal. Di hujung usianya, beliau menggagahkan diri mengajak kami ke library untuk belajar cara mencari rujukan dan menggunakan resources yang ada. Kami digalakkan merujuk keputusan hakim dalam jurnal untuk dibentangkan dalam kelas setiap minggu. Sekarang, di sinilah segala kenangan itu diabadikan. Sejarah merakamkan, Undang-Undang Islam pernah dilaksanakan di Tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan terbentuknya Hukum Kanun Melaka. Selain itu, Mahkamah Kadi juga pernah menjadi sistem utama pentadbiran keadilan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah. Setelah kemerdekaan negara dicapai, kedudukan Mahkamah Syariah dan Perundangan Islam di negara ini masih berada di tahap yang sangat menyedihkan. Bukan sahaja bidang kuasanya sangat terbatas, kuasa menghukum juga masih terlalu rendah dan terhad kepada orang-orang Islam sahaja. Walaupun kes Ramah lawan Latun membuktikan Undang-Undang Islam adalah law of the land yang sewajarnya dirujuk oleh hakim dalam apa-apa pertikaian, namun hakikat ini tidak menjadi satu realiti. Bukan setakat itu, Mahkamah Syariah juga telah terus dipinggirkan dengan bidang kuasa yang kecil dan hukuman yang terhad. Lebih menyedihkan, Mahkamah Sivil telah mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan membuat keputusan yang bercanggah dengan hukum Islam serta mengenepikan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Syariah. Bermulalah episod duka Mahkamah Syariah. Baik, terima kasih. Tanpa melengahkan masa, saya akan akhiri perbicaraan kita ini dengan Penghakiman Mahkamah. Tapi sebelum itu, untuk kepastian, pihak plaintiff, Puan Mariam, hadir semuanya. Pihak defendant pula, Encik Muhammad Arif. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, maka Mahkamah dengan ini memutuskan berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak supaya hak jagaan kedua orang anak ini diberikan kepada pihak defendant Encik Muhammad Arif. Hakiman ini juga berasaskan fakta yang Puan Miriam telah berkahwin dengan suami yang baru, maka hilang kelayakan hadanahnya menurut syariah dan undang-undang berkuat kuasa. Maka mahkamah dengan pembunuhan ini bersurai. Yang Arif Hakim, izinkan saya untuk berhujah bagi mewakili pihak defendant dan kes kita pada hari ini.
Ya Arif Hakim, pihak defendant hari ini menghujahkan bahawa permohonan pemohon dalam kes ini pada hari ini perlulah ditegak oleh mahkamah yang mulia ini memandangkan pemohon sendiri sebelum ini telah pun bersetuju mengenai perintah berkaitan hak penjagaan anak-anak ini yang telah diputuskan oleh mahkamah kadi. Selain itu, pihak defendant juga berhujah dan berpendapat bahawa mahkamah ini sebenarnya tidak mempunyai sebarang bidang kuasa untuk memutuskan kes kita pada hari ini, memandangkan anak-anak ini adalah anak-anak yang beragama Islam dan Akta Penjagaan Kanak-kanak 1991 tidak terpakai dalam kes kita pada hari ini. Pihak mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan ini. Pihak pemohon juga berhak untuk membuat permohonan walaupun perintah persetujuan telah pun dibuat oleh kadi. Mengikut Seksyen 45, Subseksyen 6 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, jika berlaku perbezaan antara keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Kadi dan juga Mahkamah Sivil, maka keputusan Mahkamah Sivil akan mengatasi keputusan Mahkamah Kadi. Maka Mahkamah memutuskan hak jagaan anak perempuan berumur 8 tahun kepada Puan Mariam dan anak lelaki berumur 3 tahun kepada Encik Arif. Melihat kepada kedudukan Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam pada ketika itu, ianya mengundang pelbagai reaksi dan perasaan sedih ke dalam hati pejuang-pejuang yang ingin melindungi undang-undang Islam dan akidah umat Islam daripada anasir luar yang boleh menggugat keimanan dan kedudukan Mahkamah Syariah yang sudah bertapak berkurun-kurun lamanya di tanah Melayu. Sesuatu perlu dilakukan untuk melindungi Mahkamah Syariah di tanah air tercinta ini. Inilah perjuangan seorang Muslim yang ikhlas ingin melihat undang-undang Islam terus dijulang dan dimartabatkan semula. Isteri saya sudah melampau. Kes fasah ditolak Mahkamah Syariah. Sekarang dia file permohonan di Mahkamah Sivil pula. Jangan risau Encik, kita akan fight. Sebabnya Mahkamah Sivil tiada bidang kuasa dalam perkara ini. Section 4, 23 and 24 of the Court of Judicature Act 1964, which prevail over the provisions of any other written law, cannot prevail over Article 1211A of the Constitution. And it is clear from the provision of Article 1211A of the Constitution that the Parliament has declared and intended that, as from 10 June 1988, the Civil Court should have no jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of the Sharia courts. Thus, this court can only conclude that both Faridah and Habibullah are Muslims at all material times. The argument that Faridah was not a Muslim at any material time must therefore be rejected. Therefore, the appeal is accordingly allowed. The court is now dismissed. Hasil daripada cadangan dan gesaan dari cendekiawan Muslim dan ahli politik yang prihatin, akhirnya Parlimen membentangkan rang undang-undang baru untuk meminda Perlembagaan Malaysia, iaitu Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan, dengan memasukkan klausa 1A pada peruntukan yang sama. Ianya satu kejayaan yang besar pada ketika itu. So we have finished discussing on the case of Miriam bin Arif, and then the case of Nafsia and Abdul Majid, and the last one, the case of Faridah and Habibullah. Alright. Okay, from the three cases I mentioned to you just now, okay, question to be asked. Alright, we can answer. What is the effect of amendment of Article 1211A of the Federal Constitution on the position of Sharia Court? Who would like to answer?
Okay, Zurin, can you answer? Article 121A provides exclusive jurisdiction to the Sharia court whereby civil court cannot interfere in matters regarding to Muslim parties. Okay, good. That's a good answer. Alright, anyone else would like to answer? Okay, yes, Arif, can you answer? It is to prevent future conflict of jurisdiction between civil and Sharia court. Oh, very good. You could answer well. Okay. Okay. Now the second question. Do you know who is the person that proposed to the government that Article 121 of the Federal Constitution be amended? Prof. Emeritus Tan Sri Ahmad Ibrahim. Profesor Ahmad Ibrahim adalah figura yang telah mencadangkan pindaan Artikel 121 Perlembagaan Persekutuan dengan memasukkan klausa 1A bagi menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Mahkamah Syariah. Seawal 1980-an, Profesor Ahmad Ibrahim telah menulis artikel dan membentangkan kertas kerja berkaitan konflik bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sehingga akhirnya, kerajaan telah akur dengan desakan ini dengan membentangkan dan meluluskan pindaan artikel 1211A pada tahun 1988. Selain itu, Profesor Ahmad Ibrahim telah menjadi figura penting dalam mencadangkan pindaan perlembagaan, penambahbaikan dalam hal pentadbiran perundangan, kenaikan taraf Mahkamah Syariah dan beberapa hal ehwal lain termasuk perbankan Islam. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Rupanya kejayaan yang dikecapi hanya untuk sementara sahaja. Perjuangan kita masih belum selesai. Bidang kuasa Mahkamah Syariah masih dicabar dan dipersoalkan. Penggunaan doktrin basic structure dalam pentafsiran perlembagaan telah menjadi ancaman kepada kedudukan Mahkamah Syariah sebagai pelindung kepada umat Islam dan undang-undang Islam di Malaysia. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Besar jasa almarhum Prof. Ahmad Ibrahim sebesar harapannya kepada semua pengamal undang-undang Islam, peguam syar'i dan peguam sivil, hakim-hakim, pelajar undang-undang dan semua pihak yang terbabit dalam isu Mahkamah Syariah dan pentadbiran agama Islam di Malaysia agar terus mempertahankan kedudukan Mahkamah Syariah dan perkara 1211 dari sebarang cubaan untuk mengenepikan Mahkamah Syariah sebagai salah satu platform terpenting dalam menegakkan undang-undang Islam di Malaysia. Assalamualaikum Raja. Okay, kita dah nak tutup ni. So boleh baliklah ya. Oh, baik. Wah, sorry. Okay, see. Ku ingin
ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu.